Orang yang sakit, yakni dia tidak pernah berhenti berharap kepada Allah, Allah beri dia keampunan. Ini kehebatan dia. Ya, ini paling penting. So setiap kesakitan itu pada hakikatnya manusia memandang sebuah musibah, tapi pada hakikatnya Islam memandang sebuah nikmat. Ya, sebuah nikmat, yakni runtuhnya dosa-dosa atau keampunan Allah bagi kepada kita. Al-maklumlah, kita orang biasa-biasa seperti kita ni kurang minta ampun. Selalu bila kita berdoa, kita minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki tu betul-betul kita fikir rezeki itu duit dengan harta, duit dengan harta. Dan kita jarang memohon doa. Sebab itu, kalau saya selalu ulang kata-kata, apabila manusia nak berdoa, hendaklah melalui beberapa hal. Hal yang pertama, mintalah kepada Allah, pujilah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, selawatlah ke atas Nabi SAW. Ya, biasa kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang ketiga, mintalah keampunan kepada Allah Ta'ala. Seperti mana doa yang kita selalu dengar imam baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta jauh daripada neraka. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, tolong maafkan kami, tolong ampunkan kami. Wa an walidina, dan juga kedua orang tua kami. Ini doa yang tidak boleh tidak kita kena baca pada setiap kali doa sebelum kita minta yang lain-lain. Sehinggalah ada ulama menunjukkan cara kita berdoa, ya Allah, andai sampai waktu kami mati, maka permudahlah kematian kami, permudahkan sakarat kami, ringankan mizan kami dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, pemahaman kita pada peringkat awal di pengajian kita pagi ini dalam bab kafarah, kematian itu sebuah kafarah. Yang pertama, tolong faham bahawa kafarah itu adalah satu cara Allah nak hapuskan penderitaan. Ya, Allah, bila Allah tengok dia punya hamba dia sakit dan sebagainya, maka Allah matikan hamba tersebut, Allah berhentikan dia daripada sakit, Allah nak bagi dia nikmat dekat akhirat. Ya, untung sebenarnya apabila datang ni sebuah kematian, walaupun pada hakikatnya manusia ni takut pada mati. Semua kita takut pada kematian kerana kita rasa tidak bersedia. Pada hakikatnya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim pada, Nabi menyebut bahawa barang siapa yang selepas setiap kali salat membaca ayatul kursi, maka tidak ada satu pun yang menghalang dia daripada dapat masuk syurga melainkan mati. Jadi tunggu dia mati je. Lepas solat, baca ayatul kursi. Terutama solat fardu lah. Kalau solat sunat tak sempat, solat fardu 5 kali tu, maksud lepas solat, baca ayatul kursi. Nak baca kuat boleh, nak baca perlahan boleh. Ini nikmat dia. Dan tidak menghalang, tidak ada sesuatu pun yang menghalang dia, melainkan untuk masuk syurga, melainkan dia mati. Mati tu dakhalal jannah. Allahu Akbar. Ya, baik. Kita ulang balik. Nabi menyebut bahawa tidaklah seorang Muslim itu didatangi musibah, iaitu yang berupa maradun, iaitu sakit, atau lainnya, melainkan Allah mengurangi keburukan-keburukan musibah itu. Sama ada Allah bila dia matikan seseorang, dia berhentikan kesakitan manusia. Bila manusia dalam kesibukan, dia matikan seseorang, dia berhentikan kesibukan dan keletihan manusia atas muka bumi ini. Kita atas muka bumi memang letih. Dengan jam lah, dengan itu, dengan ini. Sekarang ni hidup nak kena pakai mask sentiasa. Nak menyentuh orang tak boleh, nak salam tak boleh. Akhirnya orang salam pakai siku, salam pakai kaki dan sebagainya. Ini manusia sangat letih hari ini. Ada cendekiawan kita berjuang untuk nak dapatkan vaksin COVID-19 dan sebagainya. Satu keletihan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mati itu dengan meruntuhkan musibah atau memberhentikan musibah, seperti mana Allah
seperti mana pohon meruntuhkan daun-daunnya, gugur daun di pohon itu, macam itulah gugurnya kesakitan kita, gugurnya keletihan kita dan sebagainya. Dalam kitab Al-Muwatta', ya, dalam kitab Al-Muwatta' ni Imam Malik, terdapat riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia memberinya musibah. Hadis sahih Al-Bukhari, ya. Hadis ni sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahawa Nabi menyatakan barang siapa yang dikehendaki kebaikan, bila Allah nak bagi kebaikan kepada seseorang, maka dia memberinya musibah. Hari ini kalau kita didatangi musibah, cuma ada orang tanya mana satu musibah dan ujian. Musibah dan ujian yang mana satu? Biasanya kita pandang musibah datang kepada orang jahat, ujian datang kepada orang baik. Dan biasanya kalau kena pada orang, kita kata musibah satu, padan dengan muka dia, banyak dosa benar. Tapi kalau datang pada kita, selalu kita kata, oh ni ujian, ni ujian, ni ujian. Pada hakikatnya sama ada musibah atau ujian, dia mungkin boleh jadi musibah dan dia mungkin boleh jadi ujian. Bagaimana bentuk kita berhadapan dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Kalaulah datang COVID-19, maka kita mengatakan tak apalah, ini kekuasaan Allah, aku sebagai hamba, aku terima, aku berjuang untuk elak daripada penyakit ni, aku berdoa dan sebagainya, maka ini jadi ujian dan sebuah nikmat bagi kita. Tapi kalau datang COVID-19 dengan berjuta-juta manusia mati, tapi kita masih lalai, dalam TV masih ada pertandingan lagu lagi, dan sehinggalah macam-macam jadi, kita paling takut. Ya, dalam keadaan orang ramai mati, dalam keadaan orang ramai terhad, nak pergi masjid tak boleh dan sebagainya, dalam TV macam-macam keluar rancangan yang menyebabkan kepada kelalaian. Ya, rancangan-rancangan yang menyebabkan kepada kelalaian. Kita takut sangat-sangat hari ini apabila manusia sudah menjadi manusia yang leka, manusia yang lalai, walaupun yang datang kepada dia itu adalah satu ujian yang sangat besar. Ya, satu ujian yang sangat besar. Maka sebab tu hari ini kita nak tengok tanda yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni barang siapa yang Allah nak bagi kepada dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia musibah, ya, memberikan dia musibah. Jadi kalaulah kita dapat melihat di sini, maka kita akan jadi tenang dan damai. Kalau kita bila didatangi musibah, bila didatangi ujian, maka kita anggap bahawa oh, ini tanda Allah sedang nak bagi dia kebaikan atau nak bagi kita kebaikan. Maka asasnya adalah apabila selalu kita sebut dalam pengajian kita, apabila datangnya sesuatu, maka fikirkanlah, maka zikirkanlah. Zikir, maksud zikir apa? Ingat pada Allah. Fikirkanlah. Apa maksud fikir? Insya-Allah fikir, bila kita fikir ada kebaikan di sebalik itu. Tapi kalau kita tak fikir, maka kita tak rasa apa-apa. Apabila datangnya tanah runtuhan, bukit, gunung dan sebagainya, bagi manusia yang tak berfikir, mereka mengatakan oh, ini alam semula jadi punya kejadian alam semula jadi. Tapi bagi kita yang beriman, sepatutnya kita fikir oh, ini adalah petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan, kerana manusia ini dia tamak dan halubah, bukan sekadar nak buat rumah dekat atas dataran, tapi dia nak buat rumah di pinggir sungai, dia nak buat rumah di pinggir laut, dia potong bukit, dia buat dan sebagainya. Maka yang ni kita takut, yang ni kita sangat-sangat takut apabila ada satu peringatan jelas daripada Allah Ta'ala, tapi kita tak dapat peringatan. Orang lain semua dapat peringatan, tapi masih kita gagal untuk menerimanya.